أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan pada semua barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan alim ulama, para asatizah, tok-tok guru, sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kesempatan dan kelapangan. Allah masih memberikan kita kesihatan yang baik. Allah masih memberikan kita iltizam semangat untuk sampai ke surau pada malam ini. So, kita sama-sama solat maghrib berjamaah dan insya-Allah kita meneruskan pengajian kita pada malam ini dalam bab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, sudah pasti kita perlu mengenal apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tak mahu kita dicop sebagai Mu'tazilah. Kita tak mahu dicop sebagai Syiah. Kita tak mahu dicop sebagai Qadariyah. Kita juga tak mahu dicop sebagai Jabariyah. Kita sebabnya ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Maka inilah antara kuliah yang kita bawakan, ya, untuk mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang akidah tauhid yang dipropori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana ia adalah kita punya tok guru lah dalam bab akidah. Tu kita kena kenal dalam bab akidah, ini orangnya. Dalam bab ibadat ataupun fiqh, tok guru kita ialah Imam Asy-Syafi'i. Dalam bab qiraat, imam kita siapa? Kita ikut bacaan siapa sekarang? Dalam bacaan Quran. Kena kenal tu. Main baca je. Baca saran siapa? Tak tahulah. Ikut bacaan sendiri. Tak tahu siapa tok guru kita. Kena tahu. Ya? Guru yang bernama Haf bin Sulaiman an Asim. Ya? Yang mana torik yang kita baca sekarang ni secara resminya adalah torik Syatibiyah. Ya? Jazari tidak resmi, tetapi ada juga yang belajar dan mengamalkan. Tapi resminya adalah torik Syatibiyah. Kita tahulah apa tu Syatibiyah. Mana 80% penduduk dunia sini bacanya adalah seperti mana kita baca. Yang 20% lagi itulah yang bacanya mungkin yang pelik-pelik sikit, yang biasa Ustaz Siddiq bawa dalam solat subuh. Itulah sebahagian, ya, yang disebut sab'ah qiraat, ya, yang diiktiraf. Yang tak diiktiraf ada 12 sebenarnya. 12 atau 14, tapi yang diiktiraf hanya 7. Jadi kita kena kenal susu galur ilmu yang kita tahu. Oh, kita rupanya bacaan Haf daripada imam siapa? Imam
Asim. Kita kena tahu. Sebab itu tok guru kita. Yang semua salah silanya akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan sedang hadirin, hadirat muslimin muslimat. Pilihan raya dah tak lama, ya. Parlimen dah pun dibubar. Tetapi adakah ia memberi kesan kepada kehidupan kita? Tidak. Parlimen saja bubar, kita tetap seperti biasa. Solat subuh berjamaah, pergi kerja macam biasa, anak kita sekolah macam biasa, balik rumah macam biasa, pergi kuliah maghrib, jemaah maghrib isyak, tak ada apa beza pun. Ya. Cuma mungkin politik yang ada sedikit perubahan. Ya. Apapun, tuan-tuan kena ingat itu adalah proses demokrasi, ya, yang mana tuan-tuan wajib melaksanakan tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang akan datang. Sebab setiap kali tuan-tuan memangkah pemimpin, tuan-tuan bertanggungjawab terhadap pilihan tuan-tuan. Jangan duk main pangkah je, pangkah-pangkah ke arah akhirat ditanya, "Wahai pilih pangkah ni, apa sebabnya?" Kena jawab lah. Sebab apa yang kita buat, kita dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat. Jadi kena ada jawapan. Kena pangkah si X ke, pangkah Y ke, pangkah Z ke. Ataupun tuan-tuan malah nak fikir pangkah semua, jadi undi rosak. Pun ditanya, kenapa rosakkan undi? Sebab satu undi akan mungkin boleh jadi membezakan antara jatuh dan bangunnya kerajaan. Ini bukan kempen ya. Dia cuma nak bagi tahu kewajipan mengundi itu saja. Ya. Cuma saya tak nak nyanyilah lagu mengundi tu, lagu sedang yang popular sekarang ni. Ya. Baik, kita terus pada tajuk perbahasan kita, iaitu kita masih lagi membicarakan fasal 6, iaitu penjelasan tentang tauhid uluhiyah. Ya, dan kita sudah masuk dalam perbincangan dan kesimpulan. Hari ini kesimpulan, insyaAllah akan habis mungkin pada hari ini, atau mungkin sambung lagi sikit pada pertemuan yang akan datang. Baik, dalam kesimpulan untuk malam ini, ya, bila kesimpulan, maka saya akan ulas semula sebahagian daripada apa yang kita bincang. Benda-benda yang kita dah bincang, saya akan ulas semula mana benda yang kita dah dengar sebelum ini, sebagai ulasan kesimpulan daripada tajuk Tauhid Uluhiyah. Di sini ada 13 kesimpulan. Baik. Kesimpulan yang pertama. Tauhid Uluhiyah ialah ketuhanan, iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam. Iktikad yang jazam ni iktikad yang mantap, iktikad yang padu, iktikad yang muktamad. Tidak ada keraguan, ya. Walaupun sedikit, maknanya 100% kita penuh dengan keyakinan bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang selain daripadanya. Itu confirm, perkara yang pertama yang kita kena ada dalam jiwa kita, akidah kita, bahawa yang wajib disembah ialah Allah Ta'ala, tidak ada berbelah bagi. Tidak ada dalam fikiran kita, samping Allah ada mungkin benda-benda lain yang kita perlu sembah. Tidak ada. Ya. Satu-satunya. Allah yang esa, tunggal dan satu. Kedua, seseorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi asas agama Islam bermakna telah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang manusia yang dijadikan Allah untuk menyembahnya. Ya? Bila kita menyembah Allah Ta'ala, maka selesailah satu tanggungjawab kita sebagai hamba di muka bumi. Sebab Allah mencipta kita sebagai makhluk memang untuk beribadat. Ya? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, ya, dua makhluk ni, jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah akan aku. Kita boleh mencari apa sahaja di dunia ini. Nak mencari kemewahan, nak mencari kebahagiaan, nak mencari kekayaan, nak berjaya dalam bisnes,
nak berjaya dalam kehidupan apa saja bidang yang kita buat. Tetapi jangan lupa tentang matlamat akhirat kita, ya, yang hidupnya kekal abadi, abadan abada, forever and ever, not ending, tidak ada pengakhiran, ya. Kehidupan yang lebih kekal. Dunia ini hanya sementara yang sedikit. Jangan kita terpedaya dengan dunia ini sehingga kita lupa mengejar akhirat. Ha? Itu matlamat kita. Beribadat. Tapi adakah nak beribadat sepanjang masa? Tidak. Ya? Bukan ibadat khusus tidaklah sepanjang masa. Tetapi semua perkara kita boleh jadi ibadat dengan kita niatkan ibadat. Sebab pada masa yang sama kita perlu kehidupan, perlu mencari rezeki, perlu menyara keluarga, anak dan isteri, perlu membayar hutang, perlu bekerja, belajar, bayar pengajian. Mana kehidupan kita pelbagai, ya. Cuma jangan kita lupakan kehidupan akhirat. Itu saja. Ketiga, semua ibadat seseorang hamba itu wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah, secara ikhlas, tulus hati, bukan kerana sesuatu yang lain daripadanya. Ya. Ibadat kita kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Bukan kerana Pak Imam, bukan kerana bapa mertua, bukan kerana orang sekeliling yang memerhatikan kita untuk supaya dia melihat kita betapa hebatnya kita, lalu memuji kita. Maka ini adalah satu sifat yang merosakkan ibadat kita, tuan-tuan. Ya. Dalam bab tasawuf, ya, sifat-sifat mazmumah ada disebutkan 4 sifat yang betul-betul merosakkan ibadat kita, iaitu takabur, sum'ah, ujub dan riak. Ini 4 ni, tuan-tuan, kalau kita tak hati-hati, dia merosakkan amal ibadah kita, tuan-tuan. Ya. Syaitan dia ganggu kita bukan dalam bab yang buruk. Kalau kita memang orangnya yang bersifat tidak baik, mudah syaitan nak bujuk kita. Datang surau pakai slipper Jepun, beli RM2. Sampai di surau, oh cantik pula sandal tu. Dia nama Shawl ke, dia nama Asadi ke, dia nama Lee ke, tak tahu Lee Cooper ke, apa, macam-macam sandal. Harga 200, 300. Mana boleh jadi. Syaitan menyusuk-nusuk, kita pun balon saja. Ya, rezeki, rezeki curi. Tapi bagi orang yang memang sifatnya orangnya baik, memang sentiasa beribadat, sukar syaitan nak memujuk untuk buat perkara mencuri, menipu, menyamun, susah. Nak mencuri, dosa-dosa tak boleh. Tak apalah, si berjepun lah. Dari rezekinya ini. Itu siapa orang lain. Haram. Tetapi bandai syaitan menusuk jiwa kita dengan teruskan ibadat. Banyakkan baca Quran. Hebat, pamerkan kehebatan kita di depan orang. Baru orang puji, kau ni pandai mengaji, kau ni banyak ibadat. Dia pun memperhebatkan ibadat, memperbanyakkan amal ibadat dengan niat riak, dengan niat takabur, sum'ah, ujub. Rosak ibadat kita. Ya, syaitan dah berjaya merosakkan diri kita dengan ibadat kita, bukan dengan perbuatan jahat kita. Kalau kita tak berhati-hati. Sebab itulah Nabi pernah sebutkan bahawa aku sangat takut dengan umatku, ya, dengan satu perkara yang disebut sebagai syirik kecil. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa tu syirik kecil?" Nabi jawab, riak dalam ibadat. Riak ini akan merosakkan ibadat kita, tuan-tuan. Sebab kita sembahyang, ibadat kerana Allah SWT. Bila dah riak, maknanya kita buat untuk orang lain. Maka ada hadis yang menerangkan bahawa di akhirat besok, kita minta pada orang yang kita riakkan. Ya? Allah tidak akan pandang ibadat yang kita buat secara riak. Tengok di dunia, Allah, ibadat kamu banyak, qiyamul kamu banyak. Tapi kau buat untuk siapa? Untuk si fulan. Kamu pergi pada si fulan, minta pahala pada dia. Aku tidak akan beri pahala sebab kamu beribadat bukan kerana aku, tetapi kerana manusia. Mintalah pada dia. Agak boleh dapat ke?
Minta pada Pak Imam tolong bagi pahala. Apa hal minta aku? Dulu aku ibadat memang untuk Pak Imam. Kenapa? Bila Pak Imam puji aku bagus, boleh jadi imam imam pelapis ke? Aku nak sangat jadi imam. Jadi sembahyang depan sebelah imam biar dipilih. Oh, rupanya sembahyang untuk dipilih rupanya. Ah, nak bagi kau apa pahala? Aku sendiri pun tak cukup pahala. Nak mencari pahala di akhirat, mencari nabi untuk minta syafaat. Kau datang pula menyebut minta pahala kat aku. Ya, tak akan dapat. Kita berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati dalam ibadah kita supaya tidak ada sifat-sifat yang boleh merosakkan amal ibadah kita. Yang keempat, dalam ibadah wajib semata-mata kasihkan Allah. Jangan mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Dan jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasihnya kepada Allah Ta'ala. Ya? Sebab bila kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, kan ibadah itu satu masa untuk kita berbisik, memohon, merayu, ya, melepaskan perasaan. Ya. Tengok bila orang tengah susah hati, tengah banyak masalah. Oh, sembahyangnya bukan main, menangis-nangis. Lepas doanya merintih-rintih. Tapi bila senang kadang-kadang kita lupa. Waktu senang kita lupa. Ya, jauh pada Allah Ta'ala. Sedangkan itulah tempat kita mengadu, merintih, merayu, berdoa. Ya, tidak ada tempat lain yang kita patut meluahkan perasaan lebih daripada Allah SWT. Ya, kita dengan manusia pun mungkin ada yang kita simpan. Malu nak cakap. Dengan Allah Ta'ala apa nak malu? Nak mohon, mohon saja. Nak minta, minta saja. Bukan kena bayar pun kita minta. Ada kena bayar? Tak ada bayar pun. Mintalah apa yang kau minta. Udu'uni astajib lakum. Doalah, mohon padaku. InsyaAllah aku kabulkan. Tapi kena dengan syaratnya baru makbul. Ya. Kalau setakat mohon, ya Allah, berilah aku kejayaan. Tapi tak urusa. Tidur je kat rumah. Mana nak berjaya? Dalam solat, dalam azan disebutkan hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Nak menuju kejayaan kena ada syarat-syaratnya. Sebelum disebut hayya 'alas solah. Mari tunaikan solat. Baru selepasnya hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Tanpa solat macam mana nak berjaya? Itu maksudnya, ya. Dalam kita nak berjaya, doa dimakbulkan, maka banyak benda-benda yang kita kena cukupkan syarat, baru Allah makbulkan doa kita. Cakap doa-doa tapi tak usaha. Doa-doa lepas tu relax, tenang aja. Ya. Kan usaha doa usaha doa tawakal. Usaha dulu baru doa dan kemudian berserah pada Allah Taala sama ada nak makbulkan ataupun tidak. Ini usaha tak ada, doa saja lebih. Kadang doa pun tak ada, tawakal je lah. Ya. Kita tawakal je lah, insya-Allah selamat. Tawakal tanpa usaha memang tak akan berjaya. Kalau berjaya pun rezeki Allah bagi walaupun tak berusaha, tapi Allah bagi juga kejayaan. Tapi pada dasarnya secara umumnya nak mendapat sesuatu kena usaha, berdoa baru bertawakal. Ya. Sahabat Nabi pernah meletakkan kuda di depan masjid tanpa diikat. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kamu tak ikat? Oh, aku dah bertawakal pada Allah Ta'ala. Oh, tawakal macam itu ya? Kalau dulu unta ataupun kuda. Sekarang parking, eh, bawa kereta Lee Cooper ke, bawa kereta Honda City ke, parking relax je. Semua alarm kunci letak, pintu cermin buka, tinggal. Boleh tawakalnya tu? Itu mengundang maling datang. Tu cari pasal namanya. Eh, mana tawakal kena usaha dulu, tutup dulu, kunci dulu, simpan alamnya. Sebab sekarang tak ada kunci dah. Kalau dulu simpan kunci kereta. Sekarang kita tak ada kunci dah. Pakai alamnya je. Kita picit-picit saja. Dah canggih kan. Saya ingat dulu masa mula-mula keluar kereta yang tanpa kunci. Sekitar 2013 atau 2014 ni lah, saya ingat lah.
Kata kakak saya lah, dia beli Honda City. Masuk pattern baru mula-mula yang tak ada kunci. Saya masuk, kak, mana kunci? Lubang pun tak ada. Hang ni ketinggalan zaman lah. Ini moden, mana ada kunci? Picit saja. Oh, picit saja. Canggih. Eh. Okay. Mari kita kena pastikan sesuatu itu dibuat dengan sebaik mungkin, keselamatannya baru tawakal. Kalau rumah malam kita tak nak pencuri masuk, kita usah dulu. Pagar depan kita mangga, pintu rumah kita mangga. Dah mangga, kunci, ya. Mangga 3, kunci 3 lagi. Lepas rantai lagi. Ya. Nak memastikan keselamatan. Kalau dipecah juga, maknanya kita dah, itu takdir Allah Ta'ala. Sedangkan bank yang punya security-nya begitu pun kena pecah. Ini kan rumah kita, Allah, ya. Allah nak jadi juga. Tapi kita kena usaha dulu untuk memberikan keselamatan yang terbaik, baru bertawakal. Kalau rumah kita tak dikunci, pintu terbuka, tenganga, pencuri tak masuk, itu rezeki kita lah. Alhamdulillah selamat. Kadang-kadang begitulah. Ada yang dibiar je, tak dicuri. Ditutup, dikunci, itu yang dipecah. Kita tak tahu. Yang kelima, mereka yang mengasihi selain pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengasihi Allah atau melebihkan kasihnya kepada lebih daripada mengasihi Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya. Kalau dia melebihkan selain pada Allah Ta'ala, maka dia seolah-olah telah menyekutukan Allah Ta'ala. Dia lebih percaya, lebih kasih pada mungkin apa yang dia lebih percaya. Keramat-keramat kubur, mungkin busut-busut yang dia lebih percaya ada karomah-karomahnya. Dia sebenarnya bahasa Arab karomah. Jadi Melayu jadi keramat. Oh, kubur tu ada keramat. Keramat tu apa? Kamu keramat adalah. Dia sebenarnya karomah. Wali-wali Allah dahulu yang ada karomah, ada kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi ada karomah kerana sifatnya yang taqarrub ilallah, maka Allah berikan dia karomah. Ya. Jadi tidak ada yang kita boleh lebihkan kasih melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keenam. Sebenarnya tuan-tuan aku nak ambil buku ada kat almari tu. Cikgu kamu zaman tu tengok buku tu, ya. Buku ada di almari. Lupa nak bagi tahu, ya. Keenam, menyembah atau memuja selain pada Allah SWT tidak mendatangkan apa-apa manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut di saat itu juga telah mengerjakan perbuatan syirik. Ya. Kita sembah Allah Ta'ala, tak memberi kesan pada Allah Ta'ala. Ya. Kita sembah ke, kita syirik ke, sebenarnya tak memberi kesan. Kesan kepada kita juga. Kita beribadat, kita dapat pahala. Kita ingkar, kita dapat dosa. Kembali semua kepada kita. Ya. Maka Allah tetap dalam keadaannya yang hebat, agung, besar, tidak akan ada terjejas pun. Dia bukan seperti macam manusia, tuan-tuan. Manusia ni kita saling perlu memerlukan. Ya. Bila kita ingkar dalam pekerjaan kita, maka memberi kesan kepada bos kita. Kerja kita tak siap, bos atas pun akan terjejas. Ya. Kalau kita puji, kita buat kerja yang baik pun atas dapat kesan. Ya. Kerja kita bagus, bos kita pun bagus. Sebab manusia saling perlu memerlukan. Tetapi kita dengan Allah Ta'ala, kita buat kita dapat, kita tak buat kita rugi. Tak memberi kesan apa-apa pada Allah Ta'ala. Bukan bila kita tak beribadat pada Allah Ta'ala, maka Allah akan terasa kerugi. Kenapa kau tak ibadat pada aku? Aku dah kerugian. Tidak ada apa-apa. Kita yang rugi. Ya. Maknanya tak ada apa-apa kesan kepada Allah Ta'ala. Kita selalu solat apa? Azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau kita tak sebut Allah Maha Besar, adakah Allah itu kecil? Dia tak besar. Dan bila kita kata besar, adakah bertambah besar?
Tetap sebegitu keadaannya yang memang sudah besar dan sudah agung. Maknanya tidak ada apa-apa pun kesan sama ada kita ingkar ataupun patuh, ya, tidak memberi apa-apa kesan pada Allah Taala, bahkan kitalah yang menerima kesan baik ataupun buruk. Baik, ketujuh. Sesiapa yang ditimpa bala bencana atau bahaya, tidak sesiapa pun boleh menghapuskannya. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah beroleh kebaikan, tidak siapa juga yang boleh menghalangnya. Ya, ini yang dinamakan takdir. Ya, dia ada qada dan qadar. Qada itu ketetapan, qadar itu perlaksanaan. Ya, qada itu dah ada ketetapan. Ya, tentang apa kita punya rezeki, apa kita punya jodoh, berapa umur kita akan hidup, ya. Dan takdir itu bila sampai waktunya berlaku, maka itulah qadarnya. Disebut takdir. Ya, qadar tu takdir sampai masa pelaksanaan. Jadi qada ketetapan, qadar pelaksanaan. Ya. Dan adakah yang berlaku pada kita sebenarnya ini memang itu yang takdir yang telah ditentukan semata-mata? Ya, ada takdir yang memang Allah tentukan memang dah tetap, tidak ada perubahan. Tetapi ada takdir yang Allah ubah atas asbab usaha kita berdoa, berikhtiar, maka Allah perkenankan. Ya, sebab Allah sebut la yuraddul qada'u illa bidu'a. Ya, tidak ditolak takdir itu melainkan dengan kita usaha doa ikhtiar, maka atas rahmat Allah Taala, ya, dan Allah perkenankan doa itu mungkin boleh berubah. Tetapi kita tidak tahu apakah yang berlaku ini kerana memang takdir kita ataupun takdir yang telah diubah asbab kerana doa kita. Ya, kita tak tahu. Dalam hidup kita tuan-tuan, kita teruskan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik. Ya, buat yang terbaik sebab kita tidak tahu apa takdir kita. Ya, kalau kita cuba buat yang terbaik dan Allah perkenankan doa kita yang baik-baik, alhamdulillah, syukur. Ya, kita doa berjaya dalam kehidupan, kita berjaya. Doa berjaya dalam perpisahan, kita berjaya. Ya, maka kita syukur, ya, pada Allah Taala sebab Allah telah memperkenankan doa kita ataupun memang itulah takdir kita sejak azali. Memang Allah dah tentukan kita berjaya. Tetapi kalau kita usaha juga, usaha belajar bersungguh-sungguh, study maut tapi gagal juga. Ya, maknanya tidak ada kejayaan walaupun kita dah berusaha. Berdoa, bertawakal, maka redha dan sabar sebab itu yang Allah dah tentukan bahagian untuk kita. Ya, sesuatu yang kita tak suka, sesuatu yang kita benci, belum tentu buruk untuk kita. Sesuatu yang kita suka, yang kita seronok, belum tentu baik untuk kita. Ya, kita hanya nak yang kita mahu, tetapi Allah lebih tahu apa yang patut kita dapat. Ya, dalam kehidupan di dunia pun, ya, banyak benda yang kita suka, tapi tak boleh. Sedap, minum manis. Tak boleh banyak-banyak. Sakit, kencing manis. Kita nak, tapi kita terpaksa halang kerana nasihat doktor. Sebab tak semua yang kita mahu itu baik. Ya. Dan tak semua yang kita tak mahu itu buruk untuk kita. Jadi kita, ya, usaha yang terbaik dan serah pada Allah Ta'ala. Kalau dapat yang baik, alhamdulillah, syukur. Apa syukur itu? Bagaimana tanda syukur kita pada Allah Ta'ala? Maka kita buatlah apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu syukur. InsyaAllah dengan kita syukur akan bertambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku akan tambah nikmat aku kepada kamu. Tapi kalau kamu ingkar, kufur pada nikmat yang aku beri, ingatlah azab aku sangat pedih. Ya? Itu takdir baik, takdir yang tidak baik.
Tetapi takdir jahat jangan kaitkan dengan takdir Allah Ta'ala. Sebab jahat itu daripada kita sendiri. Dia lain, buruk dengan jahat ni lain. Yang kita samakan. Takdir buruk yang kita nampak buruk. Malapetaka, gempa bumi, rumah terbakar, anak aksiden, kaki patah, kereta kena curi. Kita tak mau benda tu. Benda yang buruk. Malapetaka. Tapi kalau dah berlaku juga, Allah dah tentukan, kita terima. Benda jahat ni benda pada kita. Ya? Orang tu elok-elok jalan, kita ada kayu, ketuk kepala je. Adakah kita nak kata Allah dah takdirkan aku ketuk kepala engkau? Nak macam mana? Ketuk itu perbuatan jahat itu daripada kita. Tak boleh nak salahkan takdir. Sebab itu bermunca daripada kita. Ya? Kita dah ada kayu, kita terpulang pada kita. Kayu tu nak dibuang atau dibuat untuk bersihkan benda-benda kotor, atau kita nak pukul kepala orang, maka terserah pada kita dan kita bertanggungjawab kepada perbuatan kita. Ya. Jadi saya kata antara takdir yang Allah tentukan dengan perbuatan buruk daripada kita itu benda yang berbeza. Nak lebih faham lagi, saya bagi contoh rumah yang kemalingan. Rumah yang kemalingan, saya bagi contoh tadi kan. Rumah yang dah digembok, dimangga, dikunci, dirantai, kena pecah juga. Itu dah takdir. Kita dah usaha, dah bertawakal. Pecah juga. Tapi yang datang mencuri tu, yang maling itu, berdosa sebab dia membuat perkara dosa. Yang kita ni tawakal dan berserah pada Allah Ta'ala. Tapi yang mencuri itu tak boleh kata, aku bertawakal. Dan Allah tentukan aku jadi maling. Nak macam mana? Tiba-tiba tercuri rumah orang. Tak boleh kata begitu. Maka maling itu berdosa sebab mencuri. Ya? Jadi yang maling itu dosa. Yang kemalingan itu menerima takdir yang buruk. Dan dia redha dan sabar. Tu nak bezakan ya. Antara takdir buruk dengan perbuatan jahat yang berpunca daripada diri kita sendiri. Ya, kalau tidak, semua nak salahkan takdir. Ni semua takdir lah ni, aku jadi jahat lah ni. Ni semua takdir lah ni, aku jadi perompak lah ni. Itu semua adalah kehendak diri kita sendiri. Baru yang ke 7 ya. Baik, nak masuk ke 8 dan nak isyak ya. Tinggal 2 minit. Saya rasa cukup untuk setakat ini. Ya, sebab ni kalau saya teruskan tersangkut dengan azan isyak ya. Alhamdulillah kita dapat membaca kesimpulan daripada 1 hingga ke 7. InsyaAllah kita akan sambung daripada nombor 8 hingga 13 pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ini kita sudah masuk dalam bab kesimpulan. Ya. Kesimpulan daripada perbincangan kita yang panjang berkaitan dengan Tauhid Uluhiyah. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat apa itu Uluhiyah? Al-Ilah. Al-Ilah makna Tuhan dalam konsep penyembahan, tunduk dan patuh. Al-Ilah. Ya. Berlainan dengan Tauhid Rububiyah yang kita akan masuk insyaAllah kemudian nanti. Itu adalah Tuhan Rabb, iaitu Tuhan yang menunjukkan pemerintahan, keagungan dan kehebatan. Jadi dua makna Tuhan yang berbeza. Tuhan Al-Ilah, Uluhiyah, iaitu Tuhan yang kita sembah, tanda pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Dan satu Tuhan Rabb atau Rububiyah, Tuhan yang menunjukkan kehebatan, keagungan, kekuasaan dalam memimpin, dalam mentadbir alam semesta ini. Jadi dua konsep Tuhan yang berbeza. Ya. Wallahu alam. Ya. Ada soalan ya? Alhamdulillah. Faham murid-murid senang. Ya. Mudah-mudahan kita bincang pada malam ini memberi sedikit manfaat ya untuk kita mengenali lebih dalam tentang sifat tauhid uluhiyah. Kita yakin ya dengan konsep tauhid ini. Mana bila sebut tauhid, kita tahu tauhid itu ialah asalnya ialah ahad, wahdaniyah, iaitu esa, tunggal dan satu. Sebab itulah akidah yang paling utama.
Akidah paling utama ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tauhid akidah, maka segala amal ibadah kita akan tertolak. Betapa ramainya orang-orang yang melakukan perbuatan kebajikan di dunia ini, ya, menderma, membantu orang buat kebajikan. Tetapi kerana konsep ketuhanannya salah, tidak berpaksikan kepada Allah yang satu, maka segala kebajikan yang tertolak. Ya. Mungkin ada yang petikai, takkanlah derma kami, perbuatan kebajikan kami tak diterima. Sebab apa? Tak diterima sebab kamu sudah buat perkara yang paling besar, iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab Allah dah sebut, ya, apa, innallaha yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalikal man yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tapi Allah ampunkan dosa selain pada syirik. Maknanya syirik itu dosa yang paling besar yang Allah tak akan ampun. Maka segala kerja-kerja kita, kebajikan kita akan tertolak kerana perkara yang asas ini. Wallahu alam. Yang baik pada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.